Dan ketika memberi pinjam dan meminjam, apakah sirahnya? Maka sirahnya adalah seperti yang dibaca tadi, iaitu aqradtuka, aslaftuka, khudhu bimithlihi, ambillah duit ini dengan bayaran seumpama dengannya. Itu lafaz dia. Itu pun dikira hutang, walaupun dia tak guna perkataan aku hutangkan kau wang ini. Khudhu bimithlihi. Kemudian malaktukahu, malak ala an tarudda badalahu. Tapi kalau dia kata malaktukahu dan dia noktah, itu maknanya hibah, bagi. Kalau ditambah dengan perkataan kau perlu pulangkan balik, itu namanya hutang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Wa yustaratu qabuluhu fil asahhi. Adakah qarat ini perlu qabul? Saya terima. Fil asah. Ya. Kemudian wa fil muqridi tahliyatut tabarru'i. Wa fil muqridi, maksudnya disyaratkan bagi orang yang memberi hutang itu adalah orang yang berkelayakan untuk melakukan tabarruk. Orang yang tidak berkelayakan melakukan tabarruk seperti safih, orang gila, budak belum baligh, orang muflis, maka mereka tidak layak memberi pinjam kepada orang lain. Sebab itu tak boleh pinjam daripada budak yang belum baligh. Tak marasah kan? Pinjam duit tak boleh. Budak-budak tu dia bukan ahli tabarruk. Kemudian Wa yajuzu iqradu ma yuslam fihi illa jariyatan allati. Ada satu projek yang ingin dibuat dululah, iaitu nak membudayakan menderma. Jadi kertas kerja telah dibuat. Bagaimana membudayakan derma itu? Iaitu kita buat kempen di sekolah-sekolah. Selepas diberi targhib, maka diedarkan tabung derma. Sekolah rendah. Idea tu bagus, tapi tak boleh. Tak boleh dibuat. Kalau diedarkan di kalangan cikgu, tak apalah, sebab budak sekolah rendah. Satu, tabarruk dia itu tidak sah. Kita tak boleh ambil tabarruk daripada dia, sebab dia belum boleh membuat keputusan. Faham? Jadi dengan targhib, mungkin budak tu dia pun tak faham benda apa. Orang kata masukkan duit, dia masukkan duit. Jadi sepatutnya kempen itu dimulakan kepada pejabat awam ke, pejabat-pejabat kerajaan ke. Tapi maksud dia tu adalah untuk membudayakan sejak daripada kecil. Bagus, bagi targhib, tetapi bukan dengan kaedah seperti itu. Kerana tabarruk daripada budak-budak tidak sah. Tak boleh kutip derma daripada dia. Faham? Kemudian Wa yajuzu iqradu ma yuslamu fihi illa al-jariyatan allati tahillu. apakah syarat barang yang ingin kita qaratkan? Maksudnya ma'qud alaih ni. Dalam bab qarat ada yang disebut sebagai apa? Dain, hutang. Jadi hutang dalam bab qarat ini, apakah syarat-syaratnya? Selalunya bila disebut perkataan hutang, yang tabadurnya hutang duit. Tapi sebenarnya qarat ini meliputi semua jenis barang. Hutang beras, hutang gandum, hutang tepung, hutang kambing, semua boleh. Dia punya kaedah dia,
yasihu iqradu ma yasihu salamu fihi. Boleh dipinjamkan, dihutangkan semua benda yang boleh dibuat akad salam. Faham? Semua perkara yang boleh dibuat akad salam, maka bolehlah dibuat apa? Dibuat qarat pada dia. Apakah benda yang boleh dibuat akad salam? Ma yukalu wa ma yuzanu. Sesuatu yang boleh ditimbang, sesuatu yang boleh disukat, boleh dibilang, boleh dinyatakan sifat-sifatnya dan perinciannya, macam bab salam yang kita dah belajar sebelum ini. Maka itulah juga boleh dihutangkan. Faham? Bukan duit saja, selain daripada duit pun boleh. Hutang apa ni? Hutang 10 kilo beras, boleh. Dia kedai dia dah tak ada stok beras, maka dia pinjam daripada kedai lain. Pinjam, jangan beli. Beli tak boleh, sebab dia akan bayar pakai beras. Dia nak bayar pakai beras. Okey, aku pinjam kau beras, aku beli, nanti aku bayar pakai beras. Tak boleh lah. Sebab kalau beli beras, bayar pakai beras, dia mesti tunai. Ini pun berlaku kekeliruan. Kena bezakan apakah akad itu menghutangkan beras ataupun membeli beras. Sebab kalau hutangkan beras, bayarnya beras juga. Membeli beras, bayarnya beras. Yang kedua tak boleh, yang pertama boleh. Faham tak? Sebab beras tukar dengan beras itu namanya bai' ribawi, qard, sarf. Syaratnya adalah taqabud fil majlis, yakni hutang, menghutangkan beras. Jadi cara solusi dia tak cukup stok, ada orang nak beli, maka dia ambil dulu daripada kawan dia, kedai sebelah, beras. Tapi dia bukan beli untuk bayar pakai duit, dia beli untuk bayar nanti kelak pakai beras juga. Itu surah dia. Kalau pakai duit memang boleh lah, itu memang boleh, jelas. Sekarang ni dia nak beras. Jadi apa dia jangan kata saya beli beras ni, nanti saya bayar balik beras ni. Kalau begitu dia riba. Maka cara dia hutang. Faham? Hutang dengan membayar beras, qard. Ataupun dia beli beras tu secara hutang, bayar pakai duit. Boleh, dua-dua cara boleh. Faham kan? Allahu Akbar. Seterusnya, asalnya semua perkara yang sah dibuat akad salam, maka sahlah dibuat akad qarat, hutang. Dalam bab salam kita belajar, boleh kita membuat akad salam menempah hamba sahaya. Boleh kan? Boleh. Dalam bab qard tak boleh. Dia datang kepada pemilik hamba, dia kata saya nak hutang hamba kamu, nanti saya bayar balik. Maksudnya dia akan bayar hamba lain. Faham tak? Dia akan bayar hamba yang lain. Illa tahillu fil azari, kecuali dalam bab menghutangi jariah, hamba perempuan yang halal disetubuhi. Maksudnya halal disetubuhi itu kalaulah itu hamba sebenar dia, ataupun kalaulah itu isteri dia, maka tak boleh dihutangi hamba seperti itu. Faham tak? Sebab kalau kita hutang beras, kita hutang duit, duit yang kita hutang tu jadi duit kita, kita boleh guna ikut suka kita, betul? Kita hutang beras, beras tu jadi kita punya, bukan orang tu punya lah. Dan kita boleh guna seperti yang kita nak. So kalau kita benarkan hutang hamba perempuan, maksudnya apa? Dia punya dan dia boleh setubuhinya. Sedangkan persetubuhan hanya boleh dengan dua je, nikah ataupun milkul yamin. Sekarang ni dia bukan memiliki hamba tu. Kalau nak miliki dia kena beli ataupun dihebahkan kepada dia. Jadi sebab itu tak boleh menghutangi hamba yang sah disetubuhi. Tapi kalau dia hutang hamba yang tak boleh disetubuhi, contohnya hamba itu adalah adik-beradik dia. Baca. Wa ma la yuslamu fihi la yajuzu iqradu
Yang tu boleh lah sebab dia letak kaid tahillu lahu. Kalau la tahillu lahu maka boleh. Mafhum mukhalafah dia. Tadi disebut yang sah di salam sahaja yang sah dihutangi. Maka mafhum mukhalafah dia yang tidak sah di salam tak boleh dihutangi. Macam? Habis. Secara ringkas dua perkara kita telah pelajari. Bahawasanya apakah lafaz yang menunjukkan memberi hutang. Yang kedua, apakah barang-barang, benda-benda yang boleh dihutangi dan dihutangkan. Ada lagi sirah-sirah yang lain. Sirah-sirah yang lain ada. Contohnya, satu orang tu dia kata, kau beli, nak pergi kedai, beli dulu untuk aku. Walaupun dia tak kata aku akan bayar balik, perkataan itu urufnya menunjukkan hutang. Faham? Belikan makanan untuk aku, bagi pihakku. Ishtari hadha sawba anni. Sirah itu adalah memberi makna hutang. Maksudnya nanti lepas orang tu bagi, kita kena bayar pada dia. Bukan kita kata oleh kerana aku tak cakap pun nak hutang, kamu tolong beli, alhamdulillah. Tak, lafaz itu menunjukkan hutang. Faham tak? Beli dulu. Apatah lagi kalau dia kata beli dulu, nanti aku bayar. Itu lagi lah makna. Itu lagi jelas lah dia memberi makna berhutang. Dia memberi makna berhutang. Okey. Seterusnya. Sekarang ini dia masuk pula pada perkara setelah berhutang, bagaimanakah cara membayarnya? Setelah berhutang, bagaimanakah cara membayarnya? Kita hutang ringgit, adakah boleh bayar pakai dolar? Hutang dolar, bayar pakai ringgit. Hutang ringgit, bayar pakai rial Kemboja. Hutang geneh, dia belajar dekat Mesir, dia hutang kawan dia. Kemudian tak sempat nak bayar masa di Mesir, semua dah balik Malaysia. Proses membayar tu berlaku di sini. Jadi tidaklah bayar pakai geneh juga, bayar pakai ringgit. Dan sebagainya lah, pelbagai. Kita hutang beras, kita bayar gandum. Hutang gandum, bayar beras. Hutang beras, bayar duit. Sepatutnya bayar beras juga. Faham? Bayar duit. Kena beza tu. Kena beza antara al-bay'ul muajjal. Itu lain. Itu kita beli secara hutang. Itu benda lain. Namanya pun hutang. Hutang ni dain dalam bahasa Arab. Asbabud duyun banyak. Sebab-sebab kita berhutang ni banyak. Satu orang pecahkan orang tu punya cawan, dia kena bayar. Itu dia panggil hutang. Faham? Satu orang membeli barang secara hutang, itu dipanggil hutang. Dan lain-lain lah. Okey. Jadi dalam bentuk bayaran tu, asalnya dia kaedah dia mudah aja. Kalaulah ma'qud alaih dalam hutang itu ataupun dain itu adalah misli, maka dia kena bayar misli. Kalau dia mutaqawim, kena bayar qimah. Bayar qimah. Qimah tu maknanya bukan exactly benda yang dipinjam, tapi nilai dia duit lah. Nilai duit. Okey, baca dulu apa yang dalam matan. Nampak? Wa yaruddul mithla fil mithli. Dibahagikan barang ni kepada misil dan mutaqawim. Kalau barang tu misil tu maksudnya dia boleh ditahdidkan. Contohnya beras. Beras ni benda misli. Misli ni benda yang mana boleh ditimbang dan boleh disukat. Faham? Ma yadkhuluhul kailu wal wazn. Boleh timbang, boleh sukat.
Jadi kita pinjam beras, maka kena pulangkan beras misli. Misli itu maksudnya apa? Nau' dia sama, kuantiti dia sama, grade dia sama. Itu maksud misli. Baca. وفي المتقوم مثل سورة Wa fil mutaqawwimi مثل سورة al-mislah. Wa fil mutaqawwimi al-mithla suratan. Kemudian وقيل القيمة wa qila al-qimata. Kemudian ولو contohnya kambing. Kambing ni mutaqawwim, bukan misli. So nanti dia pulangkan, dia tak boleh lah nak bagi exactly macam kambing tu. Mungkin boleh bagi sama segi berat dia lah. Kambing hari tu pinjam berat banyak mana, jenis apa, kita takribkan sehingga dia paling hampir dengan yang dipinjam hari tu. Kita boleh suka segi apa? Segi umur dia, segi berat dia, segi jenis dia. Tapi dia bukan misli, dia mutaqawwim. Kemudian بسم الله الرحمن الرحيم ولو ظفر به في غير محل الإقرار وللنقد مؤنة ini masalah pembayaran. Okey, sebelum pergi pada masalah ni, kita kena fokus lagi tentang masalah yang dibayar. Ada masalah dalam buku ni tak pasti ada, tapi dalam buku Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, Mufti Taqi bahaskan satu tajuk yang dibahaskan di peringkat antarabangsa, dipanggil Rabtud Duyun Biqaimatil As'ar. Dia memberi hutang dengan dia ikat harga hutang tu. Dia ikat. Ini akan berlaku bila benda yang dihutangkan itu duit lah. Duit. Sebab duit ni turun naik. Duit ini diturun naik. So contohnya dia pinjamkan dolar, ataupun dia pinjamkan ringgit, dia pinjamkan dolar lah. Dia pinjam 10 dolar. Pada waktu itu 10 dolar boleh dapatkan 4 ringgit macam sekarang. 4. Maka dia matikan macam tu. Nanti masa engkau bayar, engkau kena bayar duit dolar yang boleh dapatkan nilai yang sama. Sekarang ni dia pinjam 10 dolar, maka maknanya 40 ringgit. Contohlah berlaku duit dolar jatuh ataupun duit ringgit naik, menyebabkan 1 dolar hanya berupaya dapat 2 ringgit je. Faham? Maka maknanya masa bayar itu, orang itu bayar 20 dolar supaya dia sama dengan nilai hari itu, iaitu boleh mendapatkan 40 ringgit. Sekarang 10 dolar dah tak boleh dapat dah 40 ringgit, dapat 20 ringgit je. Betul tak? Maka pada ketika itu dia kena bayar nilai itu. Itu dipanggil apa? Dia ikat hutang itu dengan nilai. Boleh ke buat macam tu? Boleh ke dibuat? Ni khususnya hutang yang jenis lama tak bayar kan. Berlaku juga soalan orang itu dia menghutangkan emas. Masa itu emas harga berapa? Kita katalah emas tu harga dia rendah, ataupun dia ikat hutang tu dengan emas rendah. Waktu itu duit dia tu boleh beli 200 gram emas. Tapi sekarang ni harga emas dah naik sekali ganda. Nilai yang sama hanya boleh beli 100 gram je. Jadi dia kata, aku nak duit yang sama banyak boleh beli 200 gram. Maksudnya kalau lah duit tu sebenarnya 2,000, dia kena tambah lagi 2,000, 4,000. Walaupun duit yang dipinjam hanya 2,000 je. Itu dipanggil idea ni memang kalau orang bukan Islam dah buat dah. Jadi soalannya, boleh ke dalam syarak mengikat seperti itu? Jadi ada dua pandangan yang dibawa. Boleh baca bahasan tu panjang dalam buku Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah. Dia kaedah bayar hutang ni, apa kita hutang itu kita wajib bayar. Kita tak wajib bayar selain daripada itu, kecuali kalau kita setuju. Faham? Maksudnya apa? Kalau orang tu hutang kita dengan dolar, kita berhak untuk tuntut dia bayar dolar, kalau kita tetap nak dolar.
Dia kata nak bayar ringgit. Tak, saya nak dolar. So dia mesti wajib bayar dolar, dia tak boleh bayar ringgit. Bahkan dibahaskan, dia punya mubalarah dia, kita hutangkan dia ni masa zaman Jepun, pakai duit Jepun, hutang. Kemudian bila Hiroshima Nagasaki dibom, maka duit Jepun ni dah tak ada nilai. Sekarang ni kita nak bayar hutang kat orang tu. So kita nak kena bayar pakai duit Jepun juga ke? Ataupun duit baru yang telah diisytiharkan oleh kerajaan Melaya. Bila duit Jepun dah, kerajaan Jepun dah tak ada, duit Jepun sudah tidak dipakai. Sekarang diperkenalkan duit baru, British keluarkan, contoh. Ataupun ringgit diperkenalkan. Jadi adakah kita wajib bayar duit semasa, ataupun kita hanya wajib bayar apa yang kita pinjam sahaja? Maka jawapan dia, kita wajib bayar apa yang kita pinjam sahaja. Faham? Walaupun dalam kita kata, walaupun duit itu dah mulgha, dah tak ada dah dia punya apa, nilai, sudah dinyahkan daripada sistem, tetap yang kita wajib bayar itu juga. Daripada situlah bahawasanya apa, daripada situ bahawasanya tak boleh ikat. Tapi sebahagiannya boleh pula ikat. Kena tengok bahasan tu secara sempurna. Tapi kena letakkan catatan, itu antara benda yang dibahaskan, masalah ikat hutang dengan nilai. Sama juga orang yang beli rumah, dia punya hutang tu kalau bank konvensional boleh naik. Kita beli dengan satu harga, dia ada average dia, macam mana kiraan dia. Bila hartanah tu naik, tiba-tiba hutang kita dalam bank naik. Faham? Maksudnya rumah yang kita beli yang berhutang tu, kawasan tanah tu naik kan, nanti hutang kita jadi bertambah di tengah-tengah muddatul hutang itu. Segi syarak memang tak boleh. Masalah dia naik itu bukan masalah kita. Bila akad telah dibuat atas satu harga, itulah harga. Mana boleh harga tu dia naik pula di tengah-tengah. Naik itu sebab apa? Tapi itu diamalkan oleh konvensional dalam masalah hartanah. Sebab hartanah ni kan dia naik rate. Contohnya bila duit jatuh, kita naikkan nilai hutang tu. Faham tak? Dia jual beli dengan satu nilai $100. Sepatutnya dia untung lah. Tapi tiba-tiba apa, dolar jatuh, nilai dia jatuh 50%. Maka dia hantar kepada dia punya customer dia, sekarang ni kau kena bayar $200. Sebab masa kita angkat $100 nilai macam ni, sekarang ni dah jatuh. Tak boleh. Faham? Sebab itu orang yang bisnes pakai dolar ni, antara jalan dia dapat untung ni bila perubahan harga. Faham? Perubahan harga tu mendatangkan untung pada dia. Masa dia deal tu, harga dolar mungkin apa ni tinggi, tiba-tiba masa nak bayar harga dolar rendah, dia untung. Rendah maksudnya nisbah negeri dia. Tapi dia akan jadi rugi kalau negeri dia memang rendah daripada dolar kan. Contohnya kita beli barang dengan harga $1,000, yang pada waktu itu nilai dia RM3,000, tapi beli itu hutang. Sekarang kita nak bayar sekarang, kita tetap bayar $1,000 je. Tapi kita nak beli $1,000 tu, kita kena duit RM4,000. Faham? Kalau kita bayar dulu, kita hanya perlukan duit RM3,000 je. Sekarang ni kita perlukan RM4,000 je, rugi ya. Faham? Masa dia jual benda tu, dia jual dengan nilai pada ketika itu $1/3. Jadi kat situ dia rugi. Untung pun boleh kalau berlaku sebaliknya. Masa dia beli, nisbah duitnya $1, duit dia 3. Tapi sekarang ni duit bagus naik, nak beli $2 je cukup dah. So dia untung. Faham? Dan seumpamanya lah. Seterusnya, ini masalah bayar. Macam masalah salam pagi tadi, dia nak bayar, di manakah tempat yang sepatutnya dibayar? Sebenarnya benda ni, kalau duit ni lagilah uruf kan. Mungkin duit tu kalau banyak ke, orang bayar transfer je, transfer ke by check ke.
dan seumpamanya. Dia jumpa apa? Di tempat yang bukan tempat memberi hutang. Maksudnya kaedah dia, di manakah tempat yang sepatutnya pembayaran itu diserahkan? Di tempat hutang itu diserahkan. Kalau tak ada ta'yin mana-mana tempat, standardnya dia akan jadi tempat mahal iqrar jadi standard. Tapi kalau ditakyinkan, tempat yang telah ditakyinkan. Isunya pertemuan itu bukan di tempat yang sepatutnya. Dia nak bayar kita duit di tengah-tengah bandar. Mana ambil cek. Ambil ni apa, duit satu. Tak nak lah ambil waktu tu. Kita nak naik bas ni, takkan nak bawa duit banyak macam tu. Nak serah kat pejabat ke, serah dekat ni, contoh kan, tempat tak sesuai nak serah duit. Munah, ada kos ataupun ada kos. Dia hutang 1 tan beras. Dia nak serah kita tempat yang tak sesuai, kita boleh tolak. Kita kata serah pada alamat yang telah ditetapkan. Kemudian boleh. Dalam salam tak boleh sebut pagi tadi. Talabahu biqimati badalil iqradi. Kemudian lil hailulah dia tulis dan syarah. Kemudian wala yajuzu bisyarti rabbi sahih. Maka dia meminta, dia tuntut biqimati badalil iqradi. Qimah kepada apa? Badalil iqrad. Badalil apa? Badalil iqrad. Qimah dia. Bukan dia tolak, dia boleh tuntut pula. Dia boleh tuntut dapat li hailulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafs. Wa ada ila ballahu radda wa qala. Okey. Yang ni yang menemui itu muqrid. Dia menemui muqtarid bukan di tempat iqrar. Walin naqli min mahalli ila ghairi mu'nah. Talabahu biqimati baladi. Badali. Antara macam baladi ke badali? Baladi. Talabahu biqimati baladil iqradi. Qimah. Qimah tu masuk bayar duit lah. Dia sebenarnya kan tadi kita 1 tan beras. Jadi kalau nak bagi kat dia 1 tan beras tu ada kos. So dia boleh menuntut duit qimah. Faham? Dia boleh apa? Menuntut qimah beras. Okey. Untuk serahkan 1 tan beras itu tak boleh kerana ada kos. Sekarang ni kau bayar pada aku nilai 1 tan beras. Faham? Okey, nilai itu nak pakai harga tempat yang sedang berlaku perbualan ni, ataupun nilai beras itu di tempat yang berlakunya iqrar. Sebab nilai kan berbeza-beza. Jadi dia perlu membayar nilai beras itu di tempat yang berlakunya iqrar. Maksudnya kalau dia bertemu dekat Amerika, berasnya itu baladul iqrar itu adalah Malaysia, maka 1 tan beras sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Menurut nilai Malaysia, maka sebanyak itu saja yang dia boleh tuntut. Faham? Dia tak boleh ambil beras tapi nilai Amerika. Mungkin mahal lagi, contohlah. Mungkin juga murah lagi, contoh. Tidak. Piawaian harga dia adalah ditetapkan baladul iqrar, bukanlah apa? Bukanlah sebaliknya. Seterusnya, لا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة. tak boleh. Wala yajuzu bi syarti رد صحيح عن مكسر أو زيادة. ini riba ni, ini contoh riba.
wala yajuzu bisyarti raddi sahihin an mukassar. Dia pinjam duit dirham yang mukassar, maksudnya grade rendah, minta bayar grade tinggi. Itu kan tak boleh, itu riba. Ataupun bayar bersama ada tambah, itu tak boleh. Falau radda hakadha bila syartin fahasanun. Tapi kalau dia pulangkan hutang, hakadha tu maksudnya pinjam mukassar, pulangkan sahih. Pinjam radi, pulangkan jayyid. Pinjam satu nilai, tambah lebih masa bayar, tanpa ada sebarang perjanjian dan ikatan, fahasanun. Faham? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna ahsanukum ahsanuhum qada'an. Orang yang paling bagus cara dibayar hutang dia, itu orang terbaik di kalangan kamu. Antara cara yang bagus ni adalah apa? Belum masuk waktu dia dah bayar, ataupun masa dibayar lebih. Boleh, tak jadi riba. Tapi kalau ada je syarat dalam sulbul aqdi, maka dia akan jadi riba, dan akad tu fasik, tak sah. Faham? Akad itu jadi tidak sah. Macam mana orang yang dia dah berlaku dah berlaku dulu, sekarang berhijrah, dia dah beli dengan hutang bank tu, dah beli rumah, dah beli kereta, dah beli tu, dah beli ni. Jadi ataupun dah beli satu dan hutang tu masih ada baki, dan hutang tu memang lebih lah daripada yang sebenarnya. Apa dia boleh buat? Boleh tak dia ambil pendekatan, saya hanya bayar pokok je, yang bunga saya tak nak bayar sebab riba? Boleh, tapi dia tak boleh buat. Faham? Sebab makin dia tak bayar, hutang tu terus meningkat, bunga dia meningkat, dan dia boleh diisytihar muflis. Dan benda tu akan sangat mudaratkan dia kalau muflis kan. Jadi dalam ketika itu boleh tak ditutup mata, dibayar walaupun riba? Contohnya Along kan, ni riba ni, waktu dia pinjam tu jahil, sekarang dia dah tahu dia tak nak bayar. Boleh dia tak nak bayar, tapi dia akan mendapat mudarat. Jadi pada ketika itu dia bayar atas dasar untuk selamatkan diri daripada mudarat. Faham? Dan yang lepas-lepas tu dia taubat, istighfar. Sebab dia sebenarnya tak ada pilihan. Ada satu lagi pilihan, orang yang berurusan dengan bank konvensional, dia ubah bank, boleh. Maksudnya dia boleh buat, adalah dekat nama dia apa, reversasi apa dah. Dia ubah, dia bagi tahu kat bank, saya nak tukar, nak pindah ke bank Islam contohnya. Itu antara, tapi dia akan jadi lebih banyak lah. Tapi itu cara yang dia boleh buat, dia tukar bank. Faham? Daripada konvensional kepada Islam.